Al-Quran, wahyu ilahi, memikat hati dan minda dengan ayat-ayatnya yang fasih dan hikmah yang mendalam. Di sebalik keindahan bahasanya, terdapat dunia corak numerikal yang menarik, yang mengajak kita untuk merenung dan berfikir. Video ini akan mengupas struktur numerikal surah Al-Fajr, terutamanya fokus pada ayat ketiga. Kita akan meneroka kepentingan nombor genap dan ganjil, nombor perdana, dan hubungannya dengan surah Al-Fatihah. Marilah kita bersama-sama meneroka rahsia seni ketuhanan dalam struktur numerikal Al-Quran. Penerokaan ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap reka bentuk Al-Quran yang kompleks, serta menonjolkan hikmah yang tersirat di sebalik ayat-ayatnya. Surah Al-Fajr yang bermaksud Fajar adalah surah ke-89 dalam Al-Quran. Ia mengandungi 30 ayat, setiap satunya disusun dengan teliti dan tepat. Struktur numerikal surah ini sendiri mengisyaratkan makna yang lebih mendalam. Nombor 89, nombor perdana, menunjukkan keunikan dan sifat surah ini yang tidak boleh dibahagikan. Komposisi numerikal ini mengajak kita untuk memikirkan kepentingan nombor dalam Al-Quran. Adakah corak ini hanya kebetulan, atau jodoh yang menunjukkan reka bentuk yang agung, bukti asal Al-Quran Yuci? Ayat ketiga surah Al-Fajr menyatakan, demi waktu fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Ayat yang kelihatan ringkas ini mempunyai implikasi matematik yang mendalam. Ia mengajak kita merenung tentang makna di sebalik nombor genap dan ganjil. Konsep nombor genap dan ganjil adalah asas kepada matematik, mewakili dualiti asas. Nombor genap, seperti 2, 4, dan 6, adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2 tanpa baki. Nombor genap, yang boleh dibahagikan dengan 2, melambangkan keseimbangan dan keharmonian. Mereka sering dikaitkan dengan kestabilan dan kesempurnaan dalam pelbagai budaya dan tradisi. Nombor ganjil, yang tidak boleh dibahagikan dengan 2, mewakili keunikan dan individuality. Contohnya, nombor 1, 3, dan 5 adalah nombor ganjil yang sering dianggap membawa makna tersendiri. Gabungan genap dan ganjil dalam ayat ini menekankan sifat Allah yang maha menyeluruh dalam penciptaannya. Ia menunjukkan bagaimana kedua-dua elemen ini saling melengkapi untuk mencipta keseimbangan yang sempurna. Ia mengingatkan kita bahawa alam semesta dibina atas keseimbangan yang halus antara dua kuasa yang bertentangan, bukti kebijaksanaan pencipta yang tidak terhingga. Dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat melihat bagaimana genap dan ganjil berinteraksi untuk mencipta harmoni dan keseimbangan. Dari pergerakan bintang di langit malam, hingga kepada struktur atom yang membentuk segala-galanya, konsep genap dan ganjil adalah asas kepada pemahaman kita tentang alam semesta. Bahkan dalam DNA manusia, kita melihat pola yang mencerminkan keseimbangan antara genap dan ganjil, menunjukkan betapa mendalamnya konsep ini tertanam dalam ciptaan. Oleh itu, memahami genap dan ganjil bukan sahaja penting dalam matematik, tetapi juga dalam memahami keindahan dan kebijaksanaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Nombor perdana, yang hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri, mempunyai tempat yang istimewa dalam matematik. Penekanan ayat ini terhadap genap menarik perhatian kita kepada nombor perdana 2, satu-satunya nombor perdana genap. Sebutan ganjil membawa kita kepada nombor perdana 3, nombor perdana ganjil yang pertama. Kehadiran nombor perdana ini dalam konteks struktur numerikal surah Al-Fajr 85 juga nombor perdana, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Seolah-olah Allah secara halus mendedahkan blok binaan penciptaan, mengingatkan kita tentang ketukangannya yang teliti. Bahagian 5 Simfoni Matematik Surah menghubungkan Surah Al-Fajr dan Surah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran, terdapat banyak keajaiban yang tersembunyi di sebalik ayat-ayatnya. Menariknya, hubungan numerikal ini melampaui Surah Al-Fajr. Ia menunjukkan betapa mendalamnya keajaiban matematik dalam kitab suci ini. Surah Al-Fatihah, surah pertama Al-Quran, terdiri daripada 7 ayat. Setiap ayat membawa makna yang mendalam dan penuh hikmah. Menambah nombor perdana yang ditonjolkan dalam surah Al-Fajr, yaitu 2 tambah 3, bersamaan dengan 5. 5 ini bukan sekadar nombor, tetapi simbolik dalam konteks Al-Quran. Menariknya, mendarabkan hasil tambah ini, 5, dengan bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu 7, menghasilkan diko 5. Ini menunjukkan hubungan yang lebih mendalam antara surah-surah ini. Nombor ini,
Artikel 5 mewakili jumlah huruf dalam ayat ketiga surah Al-Fajr. Setiap huruf dalam Al-Quran mempunyai makna dan tujuan yang tersendiri. Hubungan numerikal yang kompleks antara dua surah yang kelihatan jauh ini mengisyaratkan keharmonian tersembunyi dalam Al-Quran. Ini adalah bukti keajaiban ilahi yang terkandung dalam setiap ayat. Keterhubungan ini menunjukkan satu-satunya pencipta Allah yang merancang setiap aspek wahyu ini dengan teliti. Setiap nombor, setiap huruf, semuanya mempunyai tempat dan makna dalam rancangan ilahinya. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menghargai keindahan dan keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam. Ia mengingatkan kita tentang kebesaran Allah dan kebijaksanaannya yang tiada tandingan. Semoga kita semua terus mendalami dan memahami keajaiban Al-Quran, serta menghayati setiap ayat dan makna yang terkandung di dalamnya. Amin. Bahagian 6 menyingkap hubungan tersembunyi, corak numerikal merentasi Al-Quran. Hubungan numerikal tidak berakhir di situ. Penerokaan lanjut mendedahkan bahawa bilangan perkataan dalam ayat ketiga surah Al-Fajr adalah 6. Menariknya, hasil tambah nombor perdana 2 dan 3 yang ditonjolkan sebelum ini bersamaan dengan 5. Menambah 1 kepada hasil tambah ini yang mewakili kesaan Allah menghasilkan 6, mencerminkan bilangan perkataan dalam ayat tersebut. Corak numerikal yang kompleks ini, yang terjalin di seluruh Al-Quran, mengajak kita untuk merenung dan mengagumi. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan bahawa struktur Al-Quran bukanlah rawa, tetapi bukti asal-usulnya yang suci. Bahagian 7, simbolisme dan tafsiran, memahami bahasa nombor. Di sebalik kepentingan matematiknya, nombor dalam Al-Quran sering membawa makna simbolik. Nombor 2 yang mewakili duality, boleh melambangkan keseimbangan antara baik dan buruk, siang dan malam, atau alam fizikal dan rohani. Nombor 3 yang mewakili kesempurnaan, boleh melambangkan 3 aspek asas iman, kepercayaan, ibadah, dan amal soleh. Memahami makna simbolik ini menambah lapisan kedalaman pada tafsiran kita terhadap Al-Quran. Ia membolehkan kita menghargai kepelbagaian mesej Allah. Bahagian 8, renungan tentang hikmah ilahi, menghargai kerumitan Al-Quran. Corak numerikal yang kompleks yang terdapat dalam surah Al-Fajr, surah Al-Fatihah, dan di seluruh Al-Quran, menunjukkan tahap kerumitan yang menentang ciptaan manusia. Corak ini bukanlah kebetulan semata-mata, tetapi bukti penulisan Al-Quran oleh Tuhan. Reka bentuk yang kompleks sedemikian menimbulkan kekaguman dan kehairanan terhadap kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga. Ia berfungsi sebagai peringatan bahawa Al-Quran adalah mukjizat abadi yang layak dikaji dan direnungkan secara mendalam. Bahagian 9, kesimpulan, keajaiban harmoni numerikal yang abadi. Penerokaan kita tentang surah Al-Fajr, terutamanya ayat ketiga, telah mendedahkan dunia harmoni numerikal yang menarik dalam Al-Quran. Ayat ini, dengan keindahan dan kehalusannya, menunjukkan bagaimana setiap nombor mempunyai tempat dan makna yang unik dalam teks suci ini. Hubungan yang kompleks antara nombor genap dan ganjil, nombor perdana, dan hubungannya dengan surah Al-Fatihah, menonjolkan seni ketuhanan yang terjalin di seluruh wahyu ini. Setiap nombor, sama ada genap atau ganjil, membawa makna yang mendalam dan simbolik, mencerminkan kebijaksanaan ilahi yang tidak terhingga. Corak numerikal ini mengajak kita untuk melampaui tahap permukaan teks dan menyelami lapisan makna yang lebih dalam yang tertanam dalam strukturnya. Setiap ayat dan surah mengandungi rahsia yang menunggu untuk ditemui, mengajak kita untuk merenung dan memahami kebesaran ciptaan ilahi. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang asal-usul Al-Quran yang suci, bukti kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga. Setiap kali kita menemui corak numerikal baru, kita diingatkan tentang keajaiban dan keagungan wahyu ini, yang melampaui batasan masa dan ruang. Semasa kita mengakhiri penerokaan ini, marilah kita membawa bersama kita rasa kagum dan penghargaan yang diperbaharui terhadap sifat Al-Quran yang ajaib. Keindahan dan kehalusan corak numerikal ini mengingatkan kita tentang kebesaran dan kebijaksanaan ilahi yang tidak terhingga. Semoga perjalanan ini memberi inspirasi kepada kita untuk mendekati Al-Quran dengan rendah diri, berusaha untuk mengungkap khazanah tersembunyi, dan memperdalam hubungan kita dengan ilahi. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat dengan memahami kebesaran dan keajaiban ciptaan ilahi, dan memperkukuh iman kita kepadanya.
Dalam babak terakhir ini, mari kita kaji dengan lebih mendalam hubungan erat antara surah 89 ayat 3 dan analisis numerologi yang telah dibentangkan. Kita juga akan melihat kaitannya dengan surah 1 dan 29 perkataan dalam konteks numerologi dan simbolisme. Ayat 3 berbunyi, "Demi malam apabila ia berlalu." Mari kita analisis nombor 89 dan 3. 2 ialah nombor perdana genap terkecil. 3 ialah nombor perdana ganjil terkecil. 2 times 2 = 8. 3 times 3 = 9. Ini merujuk kepada surah 89, 8 dan 9. Penambahan 8 plus 9 = 11. Surah 1 Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. 11 merujuk kepada satu surah dan 7 ayat. Pengiraan kuasa, 11 times 19 9 menjadi 82 apabila terbalikkan, dan ini ialah 20 times 9 = 7 Nombor 1029 dan 1029 ialah nombor Hardy Ramanujan, yang juga merujuk kepada hasil tambah 2 kubus dalam 2 cara berbeza. 229 plus 3 plus 10 square 7 ayat dan 29 perkataan. Akar digital 29 ialah 2 plus 9 11 dan 1 2. Surah 89, 8 dan 9 dalam surah 89 mencerminkan hubungan simbolik dengan struktur matematik dan nombor dalam Al-Quran. Kesimpulan hubungan antara surah 89 ayat 3 nombor ganjil genap serta kaitan matematiknya menunjukkan bagaimana struktur numerologi dalam Al-Quran membawa tafsiran yang mendalam. Surah 89 dan ayat 3 menunjukkan bagaimana nombor ganjil 3 dan genap sebagai 8 dan 9 mempunyai makna simbolik dalam konteks Al-Quran. Hubungan matematik 2 times 2 = 8 dan 3 times 3 = 9 menunjukkan kaitan dengan surah 89. Penambahan 8 dan 9 menghasilkan 11, merujuk kepada surah 1 dengan 7 ayatnya, 1 dan 7. Kuasa 11 times 11 29 dan terbalik nomor 2 merujuk kepada 8 square. Nombor cited 29, nombor Hardy Ramanujan menambah dimensi matematik dan simbolik kepada Al-Quran. Dengan menggabungkan analisis ini, kita dapat melihat bagaimana hubungan numerologi dan matematik dalam Al-Quran menambah makna kepada struktur dan tafsiran ayat-ayatnya. Ini menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam mencipta corak yang kompleks dan sempurna dalam Al-Quran. Surah 8 plus 9 = 11, plus 9 = 11. Surah 1 mempunyai 7 ayat. Dalam konteks ini, 11 boleh merujuk kepada surah 1 dan 7 ayatnya, menunjukkan hubungan langsung antara struktur surah dan ayat dalam Al-Quran. 11 pas 11 + 2 9 ialah kuasa 2/11. Terbalikkan 2 9 untuk mendapatkan 8/92 yang berkaitan dengan nombor 92. Pengiraan 92 dan 9 Nombor 721 boleh dianalisis lebih lanjut, plus 9 plus 2 plus 1 = 19. Akar digital 19 = 1 plus 9 = 10, dan 1 plus 0 = 1. Nombor 129 ialah nombor Hardy Ramanujan, yang boleh dinyatakan sebagai hasil tambah 2 kubus dalam 2 cara. 1 square 3 plus 3, 129. Nombor ini menekankan aspek matematik yang unik dan kompleks dalam ciptaan Allah, yang juga mencerminkan struktur dalam Al-Quran. Kesimpulan akhir, dengan meneliti hubungan antara surah 89, ayat 3, dan struktur matematik yang terlibat, kita dapat melihat bagaimana nombor dalam Al-Quran memberikan tafsiran yang mendalam. Hubungan ini menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam mencipta corak yang sempurna dalam Al-Quran. Nombor 1229, contohnya, menambah dimensi matematik dan simbolik yang unik kepada analisis ini. Jika mana-mana bahagian memerlukan penjelasan lanjut atau analisis tambahan, sila maklumkan kepada kami. Dalam kitab Al-Quran yang agung, hubungan angka yang kita jelajahi bukanlah sekadar kebetulan. Ia menjadi bukti kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam ayat-ayatnya. Semakin kita mendalami corak berangka ini, kita bukan sahaja kagum dengan kerumitan matematiknya, tetapi juga diperkayakan secara rohani oleh makna mendalam yang didedahkannya. Pertimbangkanlah kesinambungan tematik antara surah Al-Fajr dan surah-surah lain yang telah kita bincangkan. Hubungan ini bukannya sewenang-wenangnya, tetapi direka untuk membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej Al-Quran. Nombor ganjil dan genap, nombor perdana, dan hubungannya semuanya menunjukkan kepada aturan yang lebih tinggi, satu pelan ilahi yang melampaui pemahaman manusia.
Merenungkan corak ini mengajak kita untuk merenungkan keagungan ciptaan Allah. Ia mengingatkan kita bahawa setiap ayat, setiap nombor, mempunyai kepentingan di luar persepsi segera kita. Kesedaran ini merendahkan hati kita dan memperdalamkan iman kita, kerana kita mengenali Al-Quran sebagai mukjizat hidup yang terus mendedahkan rahsianya kepada mereka yang mencari ilmu dengan ikhlas. Menutup penjelajahan ini, marilah kita bawa ke hadapan pemahaman yang diperoleh, membiarkannya meningkatkan perjalanan rohani kita. Biarlah hubungan berangka ini menjadi peringatan kepada keajaiban Al-Quran yang berkekalan, bukti kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga, dan sumber inspirasi untuk kehidupan seharian kita. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini. Semoga ilmu yang telah kita kongsi membawa Anda lebih dekat untuk memahami kerumitan ilahi Al-Quran. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum. Mari kita teliti dengan lebih terperinci hubungan antara surah 89 ayat 3 dan konsep numerik yang lebih luas, termasuk hubungan dengan surah 1, surah 7, dan analisis matematik yang terlibat. Langkah 1, surah 89 dan ayat 3 surah Al-Fajr, ayat 3 berbunyi, dan malam apabila berlalu. Nombor 89 adalah nombor ganjil, ayat 3 juga nombor ganjil. Langkah 2, nombor perdana terkecil. Nombor perdana terkecil, 2 adalah nombor genap perdana terkecil. 3 adalah nombor ganjil perdana terkecil. Langkah 3, hubungan matematik nombor 2 dan 3. 2 times 2 times 2 = 8, 3 times 3 = 9. Ini merujuk kepada surah 8, 9, 8 dan 9. Langkah 4, penambahan dan pengiraan lanjutan penambahan. 8 plus 9, surah 1 Al-Fatihah ada 7 ayat. 11 merujuk kepada 1 surah dan 7 ayat. Pengiraan kuasa, 11 times 11 = Nombor 29 adalah lamban terus 92 jika diterbalikkan, dan ini adalah 89 atau times man times dalam 9, tugugum 9. Nombor 10, sidu 29 adalah Hardy Ramanujan number, juga merujuk kepada jumlah 2 kubus dalam 2 cara yang berbeza. Say 29 plus D plus 2 D plus 10 Langkah 5, hubungan tambahan nombor 5 dan pengiraan. 2 times 3 y = 5, dan 2 plus 5 = 7, merujuk kepada surah 7 Al-Araf, yang juga dikenali sebagai Matani. Surah 7 mempunyai 26 ayat dan ayat 26 disebut sebagai Matani. Pengiraan lanjutan, 5 times 5 times 5 125. 5 plus 10 is 125, di mana surah 5 mempunyai 120 ayat, memberi jumlah 20, atau 5 2 surah. 29 kata dalam surah 1 merujuk kepada 7 times 2 tulislah 2 data. Langkah 6, simbolisme dan tafsiran surah 1. 7 ayat dan 29 kata. Surah 1 mempunyai 7 ayat dan 29 kata. Digital root bagi 29 adalah 2 plus 9 is 11. Dan 1 plus 1 adalah 2. Surah 7 Al-A'raf. Kata dan Matani. Surah 7 yang dikenali sebagai Matani merujuk kepada 29 kata dalam surah Su. 9 times 9 times 2 dan 22 kubus. Nombor 729 adalah Hardy Ramanujan number, menunjukkan 2 cara untuk menulis sebagai jumlah kubus. 1 kuat 23, 929. 93 plus 10 wasol simpulan audit. Dengan melihat hubungan antara surah 89 ayat 3 dan struktur matematik yang terlibat, kita dapat melihat bagaimana angka-angka dalam Al-Quran boleh memberikan tafsiran yang mendalam. Hubungan ini menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam mencipta corak yang sempurna dalam Al-Quran. Analisis keseluruhan saudara. Surah 80 dan ayat 3. Nombor ganjil dan genap dalam konteks ayat ini menunjukkan keunikannya dalam Al-Quran. 2. Nombor perdana terkecil, nombor 2 dan 3, genap dan ganjil menunjukkan permulaan dalam numerologi dan matematik. 3. Hubungan matematik. 2 times 2 times 2 = 8, dan 3 times 3 9 menunjukkan hubungan dengan surah 9. Penambahan 8 dan 9 menghasilkan 11, merujuk kepada surah 1 yang mempunyai 7 ayat, 1 dan 7. 4. Kuasa dan digital root, 11 times 11 = 9, dan terbalikan, 2 merujuk kepada lambda 92. Saif 29 menunjukkan hubungan 2 cara menulis jumlah kubus. 5. Nombor 5 dan Matani, 5 times 5 = 25. Dan 25 memberikan 7 dalam digital root, merujuk kepada surah 7. Analisis ini menunjukkan bagaimana struktur numerik dan matematik dalam Al-Quran boleh membawa makna tambahan kepada tafsiran dan pemahaman kita terhadap kitab suci ini.
Hubungan-hubungan ini menggambarkan keunikan dan kebesaran ciptaan Allah dalam Al-Quran.